Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azimatul Hazwana binti Modli, nombor matriks S164504, akan membentangkan kaedah fiqh muka surat 242 sehingga 245. Kaedah pecahan pertama yang akan saya bincangkan iaitu kaedah Al-Hajatu Tanzil Manzila Ad-Darurah Al-Makanat Al-Khasah. Maksud kaedah ini, sesuatu keperluan manusia yang bukan darurah boleh dikategorikan sebagai darurah sama ada ia bersifat umum ataupun khusus. Terdapat 3 peringkat keperluan yang diberikan oleh syarak kepada manusia, iaitu yang pertama adalah ad-darurah. Seseorang itu jika dia tidak mengambil perkara yang dilarang, ia akan membinasakan ataupun mengancam dirinya. Dalam situasi ini, harus bagi seseorang itu makan makanan yang haram. Yang kedua adalah al-hajat, iaitu seseorang itu jika tidak mengambil sesuatu yang dilarang, ianya tidak membinasakan dirinya tetapi akan menyebabkan kesukaran dan kesulitan. Maka perkara yang haram tidak diharuskan namun dibenarkan untuk keluar daripadanya berdasarkan beberapa kaedah umum. Contohnya, diharuskan untuk berbuka puasa. Yang ketiga adalah al-kamaliyah atau at-tahsiniyah, iaitu sesuatu yang dilakukan termasuk dalam perbuatan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Okey, sekiranya terdapat hajat ataupun keperluan yang bersifat ammah yang diperlukan oleh seluruh kalangan manusia maupun hajat yang bersifat khas untuk sesetengah golongan, hajat ini mengambil tempat ataupun disamakan dengan darurah dalam pengharusan rukhsah. Walau bagaimanapun, hajat merupakan kemudahan ataupun keringanan di mana seseorang itu boleh untuk meninggalkannya dan berbeza dengan darurah, kerana ianya dibina berdasarkan tindakan yang diperlukan untuk dikecualikan dari tanggungjawab yang memaksa seseorang itu dan juga tidak mampu untuk meninggalkannya. Baiklah, furuk bagi kaedah ini, ijarah, ji'alah, hiwalah dan bagi salam dibolehkan meskipun menyalahi kias kerana adanya keperluan meluas terhadap akad-akad tersebut. Dan sesuatu hajat itu sekiranya ia bersifat ammah seperti yang saya nyatakan tadi, maka ia menjadi seperti darurah kerana ijarah serta bagi salam merupakan jual beli yang makdum dan jual beli yang makdum adalah batal. Tetapi diharuskan di sini kerana keperluan manusia. Dan ji'alah padanya terdapat jahalah, iaitu ketidakjelasan, dan pada hiwalah pula jual beli berdasarkan hutang dengan hutang. Pada asalnya keempat-empat ini adalah dilarang, tetapi diharuskan kerana adanya keperluan meluas terhadapnya. Yang seterusnya adalah istisna juga dibolehkan, iaitu akad antara kontraktor bersama ahli dalam sesuatu industri. Okey, contohnya seseorang ini menyatakan kepada sama ada tukang jahit, jahitkan untukku baju atau jahitkan baju untukku dengan sifat ini dan dengan harga ini, maka sah akad tersebut. Yang seterusnya adalah dhaman darat, iaitu jaminan harga dalam hak penjualan pembelian barang. Okey, ianya dibolehkan meskipun menyalahi kias kerana terdapat ketidakjelasan dari ma'ful bih sebagai keperluan kepadanya. Kaedah seterusnya adalah al-ittirad la yabtil haqqul ghair. Maksud kaedah ini, keadaan terdesak tidak membatalkan hak orang lain. Justru, jika melakukan perkara yang dilarang ketika darurah tidak menggugurkan hak orang lain. Kaedah ini dikenali sebagai pembatasan bagi kaedah al-darurah tubihul mahzurat, kerana keadaan terdesak pada sesetengah situasi memerlukan kepada perubahan hukum dari hukum haram ke hukum harus seperti makan bangkai, dan keadaan terdesak pada sesetengah situasi pula memerlukan kepada rukhsah untuk melakukannya tetapi tetap mengekalkan hukum haram seperti mengucapkan kalimah kufur.
Hal ini terkecuali pada keadaan yang tidak membatalkan hak orang lain kerana menghapuskan kemudaratan dengan kemudaratan itu tidak boleh dibenarkan. Contohnya, jika seseorang terdesak untuk makan makanan orang lain, maka setelah selesai keadaan terdesak itu, dia hendaklah mengganti nilai yang sama seperti apa yang dimakannya. Keadaan terdesak ini terbahagi kepada dua, iaitu mulji dan ghairul mulji. Mulji adalah seperti pembunuhan, pemotongan anggota badan, manakala ghairul mulji seperti memukul dan ancaman mengurung. Maka paksaan mulji ganti rugi pada orang atasan bukan pada pelaku, manakala ghairul mulji pula ganti rugi atas pelaku. Merujuk kepada Imam Hanbali, dalam paksaan membunuh, memaksa dan yang dipaksa sama-sama terlibat dalam pembayaran ganti rugi. Ini kerana paksaan membunuh bukan disebabkan keuzuran. Seterusnya, ketika seseorang diserang oleh haiwan muhtaram seperti unta ataupun lembu, kemudian haiwan itu terbunuh, maka menurut Imam Abu Hanifah, dia hendaklah bertanggungjawab mengganti nilai haiwan tersebut kepada pemiliknya, kerana keterpaksaan tidak menghilangkan hak orang lain kecuali jika haiwan tersebut diketahui dengan kemudaratannya dan pemiliknya diminta untuk menjaga haiwan tersebut daripada manusia, tetapi dia tidak laksanakan, maka tidak perlu ganti rugi di atas pembunuhan tersebut. Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali, tidak perlu ganti rugi kerana kerosakan itu disebabkan pemilik itu sendiri. Yang seterusnya, sekiranya seseorang ni menyewa kapal ataupun kuda selama 1 jam dan selepas sampai ke destinasi ataupun jarak yang jauh menggunakan kuda dan tempoh sewa telah habis, maka menurut akad wajib ke atas penyewa ni untuk tinggalkan kapal tersebut dan menyerahkannya kepada pemiliknya, kecuali apabila pemberi sewa ni bersetuju untuk menyewakan kali kedua. Tetapi kerana ada keperluan di sini, maka pemilik kapal atau kuda tersebut mesti menunggu penyewa di atas kapal itu untuk turun ke darat sehingga sampai ke rumahnya. Namun, keadaan ini tidak menghalang pemberi sewa untuk memberi penyewa membayar sewa mengikut tempoh tambahan tersebut. Yang seterusnya lagi, sebuah kapal sekiranya hampir tenggelam, lalu barang-barang yang merupakan hak milik orang lain itu dibuang untuk meringankan kapal tersebut, barang tersebut perlu untuk diganti semula. Pengecualian dalam kaedah ini, jika tidak mampu untuk berpuasa penuh sehari, maka tidak perlu untuk puasa separuh hari. Dan jika tidak mampu untuk berkahwin, maka tidak perlu untuk melaksanakan perkahwinan mut'ah. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih.